Baik, untuk kali ini kita akan lihat bagaimana cara untuk mencari luas yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus. Kita lihat soalan sama-sama. The diagram shows the straight line y is equal to x over 2 and the curve y is equal to 2x minus x square. Find the area of the shaded region. Dan ini adalah diagram yang menggambarkan soalan. Okey, macam biasa, benda pertama daripada soalan, kita highlight atau kita underline apa maklumat yang ada dan kita bulatkan soalan. So, dalam contoh pertama ni, okey, what informations do we have adalah, okey, kita ada satu straight line which is y is equal to x over 2 dan satu curve y is equal to 2x minus x square. Okey, soalannya adalah find the area of the shaded region. Okey, kita perhatikan rajah yang diberi. Okey, so luas kawasan yang kita nak cari tu di sini. Okey, di mana kawasan ini is bounded by a curve and straight line. So dia duduk macam dalam sempadan dua garisan. Okey, dua graf. Okey, graf lengkung dibatasi oleh graf lengkung dan graf garis lurus. Okey. Okay, ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan untuk menjawab soalan ini. Okay, yang pertama adalah kita lihat kedudukan limit. Okay, apa maksudnya adalah, okay, dalam soalan ini contohnya, okay, kita nak gunakan limit pada paksi X ke atau limit pada paksi Y. Okay, sebab kedudukan limit yang kita nak gunakan nanti akan tentukan dua benda. Okay, yang pertama adalah dia akan tentukan kita nak kamirkan terhadap X atau kita nak kamirkan terhadap Y. Yang pertama. Okey, yang kedua, kedudukan limit ini juga akan bantu kita tentukan kita nak tengok bacaan, nak pandang dari atas ke nak pandang dari bawah. Nak pandang dari atas atau nak pandang dari kanan. Okey, sebab penglihatan dari atas atau dari kanan ini akan tentukan, okey, fungsi mana, fungsi siapa tolak dengan fungsi siapa. Okey. So dalam soalan ini kita perhatikan rajah, agak-agak kita nak guna limit pada kedudukan paksi X atau paksi Y. Okey, kita tengok persilangan. Okey, so kita ada satu persilangan di sini. Okey, sini. Okey. Dan satu lagi di sini. Okey. So limit yang kita akan pakai berada di kedudukan x-axis. A di sini, B di sini. Okey, so sekarang kita kena carilah apa nilai A, apa nilai B. Okey, kita lihat. So kita dah tahu dah A ni kedudukannya. Okey, persilangan berada pada kedudukan x dengan kosong. So nilai A kita kosong. Okey, B. Tengok B. Okey, disebabkan kawasan ini terbatas sampai sini sahaja. Kawasan berlorek ni, the shaded region ni yang berwarna hijau, terbatas sampai sini sahaja. So kita kena carilah koordinat kat sini. Jelas? Tu sebab saya tarik bawah ni. Sebab inilah kedudukan bagi upper limit, kedudukan bagi had atas. So apakah nilai B ni? Yang inilah masalah pertama kita sebelum kita buat integration. So cuba perhatikan kedudukan B ni adalah kedudukan di mana dia bersilang di antara dua graf. Graf garis lurus dan graf lengkung. Okay. So when we talk about intersection, so which method yang kita nak pakai? So kita akan pakai method of simultaneous equation. Okay. Bila nak buat simultaneous equation, maksudnya kita kena ada dua persamaan. Kita dah ada dua persamaan. Okey. Saya highlightkan dulu. The first equation kita ada graf garis lurus. The second equation kita ada graf lengkung. Okey. So the first equation kita adalah y is equal to x over 2 and let this be as our first equation. Dan equation kedua kita ada graf lengkung 2x minus x square. So ni saya jadikan sebagai the second equation. Saya kembangkan terus. Okey. Simultaneous equation. Okey, ada dua kaedah betul. Sama ada nak guna by substitution atau by elimination.
So dekat sini nak guna by alienation pun terus, tapi kaedah yang saya nak pakai adalah equalize terus. Sebab ni adalah persamaan pertama, yang ni adalah persamaan kedua. So let y1 is equal to y2. So kita akan dapat x over 2 is equal to 2x minus x square. Teruskan. 2 bawa naik atas. So kita akan dapat x sama dengan sekembangan terus yang ni, kita akan dapat 4x minus 2x square. Lepas tu kita murnikan bentuk negatif ni bawa sebelah, kita akan dapat 2x square. 4 bawa sebelah kita tolak, so 1 tolak 4 kita akan dapat tolak 3x is equal to 0. Kemudian faktorkan, kita akan dapat x in bracket 2x minus 3 is equal to 0. Dan the last step is faktorkan, kita akan dapat x is equal to 0, x is equal to 3 over 2. So kita dah dapat dah nilai x. Yang mana x ni dia nak bagi tahu the point of intersection untuk x axis yang ni. So the first x adalah 0. So ni nilai A lah. And the second x, our second x nilai dia adalah 3 over 2. So 3 over 2 ni adalah kedudukan bagi B. So kita dah dapat dah B ni nilai dia 3/2. So nanti dah ada gambaran. Kita punya limit of integration adalah 0 until 3 over 2. Ni yang kita nak dapatkan ni. Kenapa kena buat simultaneous equation untuk dapatkan ni? Bila dah dapat nilai limit for integration, baru kita boleh buat step seterusnya. Sekarang baru kita boleh buat working step untuk integration. The first step adalah, tadi sudah bagi tahu, the first step adalah tengok kedudukan limit. Limit kita dekat paksi, limit yang kita nak pakai duduk dekat paksi x ke paksi y. So dalam soalan ni limit duduk dekat paksi x. So bentuk integration kita akan buat, kita akan integrate. Bila limit pada paksi x, kita akan integrate with respect to x, atau integrate atau kamirkan terhadap x. Bila nak kamirkan terhadap x, kita mesti kamirkan fungsi bagi y. Dan limit tak ada masalah. Ingat, the first thing yang kita kena buat adalah kita kena tahu kita nak kamirkan terhadap siapa, nak kamirkan terhadap x ke terhadap y. So caranya adalah tentukan kedudukan limit yang kita nak pakai. Kalau limit duduk dekat paksi x, ingat kamirkan terhadap x. Bila kamirkan terhadap x, kita akan kamirkan fungsi dalam sebutan y. Jelas Ni adalah bentuk integration kita. Baik. Step kedua pula, kita nak kena tahu. Sebab kita kawasan belorik kita ni is bounded by a curve and straight line. So kita nak tahu, kita nak tolak fungsi mana dengan fungsi mana. Jadi sekarang ni, sebab kita dah tahu dah kedudukan limit pada paksi x. Jadi sekarang bila kedudukan limit yang kita nak pakai duduk di paksi x, kita akan lihat shaded region kita tu daripada atas. Ni maksud saya tadi. Ni nak tengok mana? Nak tengok dari atas ke nak tengok dari kanan? So bila limit yang kita pakai duduk di paksi x, so kita akan lihat shaded region kita dari atas. Sekarang cuba bayangkan kita lihat dari atas kawasan belorik ni. Kita jumpa curve, kita jumpa graf mana dulu? Kita jumpa graf lengkung dulu, betul? Kemudian baru kita jumpa graf garis lurus. So dengan cara ini kita akan buat integration of graf lengkung, kita akan tolakkan dengan integration of graf garis lurus. So di sini bentuk yang kita akan dapat adalah integration of apa fungsi graf lengkung kita?
Ni kan X in bracket 2 minus X. Nak senang, kembangkan terus. 2X minus X square with respect to X. Tolakkan dengan integration of graf garis lurus. Okay, tadi saya dah beritahu dah. Caranya adalah daripada, okay, tengok nak pandang atas ke nak pandang dari kanan. Okay, so apa kita punya fungsi garis lurus? Okay, Y kita dalam sebutan, okay, X per 2. So X per 2 kami berikan terhadap X. Okay, nak dapat bentuk ni pun sebenarnya kena betul-betul faham. Okay, dan kita dah tahu dah kita punya limit bounded A hingga B. So graf lengkung kita ni dibatasi from 0 until 3/2. Okay, sama juga dengan graf garis lurus ni. Okay, from 0 until sini 3/2. Okay, di mana benda ni lah yang akan bantu kita untuk tentukan luas bagi kawasan berlorek. So nak dapat ini sahaja memerlukan daya kefahaman yang jelas. Okay. Okay, bila dah dapat ni, automatik dah mudah sebab kita buat integration macam biasa sahaja. Baik, kalau begitu kita teruskan. Okay, so sekarang kita perlu buat dua integration. Okay, integration untuk graf lengkung dan integration untuk graf linear atau garis lurus. Okay, kita teruskan. Okay, is equal to, okay, 2x kita akan dapat 2x square over 2 minus x 3/3. Okay, dengan limit 3/2 0 minus, okay, ini pula kita akan dapat x to the power of 2/4, okay, with limit 3/2 0. Okay, jelas? Okay, dah sampai sini. Step seterusnya adalah gantikan nilai limit. Okay, dekat sini terus ambil kalkulator, masukkan terus fungsi kamiran kita. Okay, sekejap yang ni boleh permudahkan. Okay, sepermudahkan dulu supaya jelas nampak pengiraan nanti. X square minus X cube over 3 with limit 3/2 0 minus, okay, X square over 4 with limit 3/2 0. Okay, seteruskan. Okay, kat sini terus ambil kalkulator. Okay, masukkan bentuk fungsi kita. X square minus X cube over 3. Okay, masukkan apa limit kita. Yang pertama 3/2. Apa pula ni? Dihilang pula sekejap X square. Okay, ni ada. Okay, 3/2. So nilai dia 9/8 minus, okay, gantikan 0 pula dalam bentuk fungsi ni, bentuk kamiran kita. So jawapan dia biasanya kosong. Okay, tolak. Okay, masukkan bentuk yang kedua pula. Okay, X square over 4 when the upper limit is 3/2. Nilainya adalah 9/16. Okay, minus, gantikan 0 pula dalam bentuk kamiran ni, biasanya kosong juga. Okay, so di sini teruskan, tolakkan saja. 9/8 minus 9/16. So kita akan dapat, okay, terus kira 8/2 kita akan dapat jawapan 9/16. Okay, so dah dapat dah. So ini adalah jawapan bagi area of shaded region. Tapi kena ingat, sebabkan dia adalah area, so mesti ada unit, which is unit square.